Selamat pada semua. Di malam Jumaat ni, saya nak buat satu video tentang kisah seram di apartmen. Okey, rumah apartmen ni seperti mana yang kita tahu adalah sejenis rumah yang bertingkat. Macam rumah quarters bagi penyewa awam atau rumah flat bagi orang mahan macam kita ni, ataupun rumah apartmen bagi orang yang middle class. Jadi persamaan dari rumah yang jenis macam ni, seperti mana yang tahu, ada di antara kita yang tinggal di rumah yang seperti ini akan terdengar bunyi-bunyi yang pelik di atas dinding mereka, seperti bunyi guli, bunyi bunyi orang berlari, ataupun bunyi seretan perabot. Memang biasa kita dengar. Macam rumah saya juga di apartmen. Saya juga tinggal di apartmen. Jadi kisah yang saya nak ceritakan ni sebenarnya ada beberapa lah. Kisah seram yang berkisah di rumah apartmen ni. Jadi saya ingin bercerita tentang kisah seram yang saya alami sepanjang saya tinggal di apartmen. Jadi kisah yang pertama, masa tu saya baru habis menonton TV pada malam tu. Okey. Lepas tu saya padam TV, nak masuk tidur lah. Padam TV, padam lampu ruang tamu. Dan satu lagi saya nak cerita, sebelum kejadian ni saya nak cerita bilik tidur saya. Okey, lampu bilik tidur saya terpasang dan pintu bilik tidur saya terbuka. So bila saya padam lampu ruang tamu, so saya boleh nampak lampu dekat ruang tamu boleh terbuka, menyala maknanya sama-sama lampu cahaya daripada bilik tidur saya dia memancar sedikit ke ruang tamu, walaupun malap-malap lah, walaupun dalam keadaan yang sangat malap. Jadi bila saya padam semua lampu, kipas, lepas tu saya cabut semua soket yang ada dekat ruang tamu, jadi saya decide untuk masuk tidur. So lorong yang berada di jalan nak masuk ke bilik tidur saya daripada ruang tamu, dia ada satu lorong tau. Jadi lorong kecil tu biasalah dia disinari dengan cahaya lampu daripada ruang tamu. So kat situ saya boleh nampak ada bayangan hitam yang lalu dekat cahaya tu, dekat cahaya kat lantai lorong nak pergi ke bilik tidur saya. Itu menandakan ada something yang lalu di dalam bilik tidur saya. Jadi saya tak nak ambil pusing, saya masuk tidur. Saya masuklah bilik, saya tutup lampu, tidur macam biasa. Jadi besok paginya bila saya bangun, saya nak pergi mandi. Okey, besoknya nak pergi kerja kan, hari Jumaat masa tu. Okey, saya ingat lagi. Saya masuk bilik mandi, lepas tu pendek cerita, bila saya mula shower, saya pasang shower dan air terkena badan saya merasa kepedihan di belakang bahu saya. Saya tak tahu kenapa rasa pedih sangat. Lepas tu saya cuba meraba ke tempat yang pedih tu. Rasa macam sedikit kasar dekat bahagian tu, menandakan ada parut dekat situ. Jadi bila saya tengok balik jari saya, tempat saya sentuh tempat pedih tu, alangkah terkejutnya bila saya nampak ada sedikit darah dekat jari saya. Maknanya siapa yang cakar saya?
adakah benda tu yang cakar saya? Okey, pengalaman yang kedua sama juga, dia punya jalan cerita. Habis menonton TV, saya nak masuk tidur, saya padam lampu, kipas tu memang saya dah padam lama dah. Okay. Saya ambil masa, saya pergi padam, cabut suis apa semua dekat dapur, dekat soket TV semua. Okay. Masa saya nak berjalan daripada ruang tamu tu nak ke bilik, saya toleh ke belakang. Saya saja toleh ke belakang untuk memastikan kipas tu betul-betul saya dah padam. Saya takut terlupalah. Saya nak double check. Bila saya pandang ke atas sini, alangkah terkejutnya bila saya nampak ada bayangan hitam yang sedang berpusing di atas sini. Tapi saya betul-betul pasti yang kipas tu dah berhenti sepenuhnya. Masa tu saya pasang kipas pun nombor 2, tak laju pun. Dan saya ambil masa juga nak padam suis, ambil masa berada di ruang tamu. Jadi sudah tentu masa tu pusingan kipas tu sempat berhenti. Tapi bayangan tu bukan dekat atas siling yang berdekat, yang berada di kipas siling, bukan, di tepi dia. Nampak bayangan tu seperti kelawar hitam, kelawar yang berwarna hitam, tapi bukan kelawar. Dia macam perempuan yang pakai baju kelawar, rupa dia macam tu. Tapi dia macam bayang-bayang, berpusing secara perlahan-lahan. Lepas tu dia berganjak dekat atas sini saya. Apa lagi, saya pergi capai handphone saya dekat bilik. Saya cuba nak ambil gambar. Masa saya cuba nak ambil gambar, saya kembali ke tempat tadi, benda tu hilang. Sudah, saya kata, okey, tak apalah, saya masuk tidur. Okey, kisah yang ketiga, yang tu bukan melibatkan saya seorang saja, tapi penghuni dekat blok yang saya tinggal ni sekali terlibat. Okay, masa tu saya balik daripada Abu Bakar Baginda, okay, daripada gate 1, setelah menghadiri, kiranya lepak dengan member lah dekat situ. Masa tu jauh lagi sebelum PKP lah. Masa tu dalam tahun 2016 ataupun 2017, saya kurang ingat. Saya balik ke rumah dalam pukul 11.30, lebih kurang macam tu. Okay, saya nak masuk mandi. Lepas saya mandi, bila dah keluar bilik air, saya nak pergi ke bilik. Lupa nak bagi tahu, bilik air yang tempat saya mandi tu dekat belah luar, bukan dekat master room. Lepas tu, bila saya nak masuk ke bilik, saya terdengar bunyi tangisan budak kecil. Bunyi tangisan dia sedu-sedan. Jadi saya pun pelik, mana datang bunyi tu? Bunyi tangisan tu semakin lama semakin kuat. Itulah bunyi tangisan dia. Saya pun pergilah ke dapur saya. Okey, dapur saya, dia ada satu pintu. Bila dibuka ni pintu tu, dia akan menghala ke satu tempat sidai baju. Okey, kalau semua yang tinggal dekat apartmen, mesti korang tahu tempat sidai baju tu. Okay, dinding yang dekat sidai baju tu dia ada lubang segi empat. Betul juga, lubang segi empat yang panjang tu, yang banyak. Kalau kita tengok daripada celah lubang tu, kita boleh nampak tangga kat situ. Tangga kecemasan lah, senang cerita. Jadi saya pergi intai kat situ, suara tu senyap, tak ada orang. Saya pun pelik. Okey, saya pun masuk balik ke dapur. Saya tutup pintu, saya jalan nak pergi ke dapur. Saya dengar lagi bunyi tu sekali lagi. Macam tu lah bunyi dia, tapi suara kanak-kanak lah, macam tu. Jadi saya ambil phone. Masa tu saya buat live video, Facebook live. Saya on video tu, saya on live,
Okey, saya buka pintu, bunyi tu ada lagi. Tengok dekat tangga tak ada. Okey, tapi yang saya peliknya, friend list saya yang view video saya masa buat live tu tak dengar apa-apa pun. Dia kata, mana bunyinya, kau ni sembang lah, ni dia kata. Seven, ya ke, tu tengah dengar tu ada bunyi tu, tu dia orang tak dengar apa-apa, dia orang kata. Okay, saya end live, lepas tu saya tengok balik video tu, tak ada suara tu, bunyi tu tak ada. Saya dah mula rasa pelik. Okay, lepas tu sorry ini bunyi kerusi. Jadi lepas tu saya WhatsApp group lah, dalam group community blog lah, blog apartment. Jadi dipendekkan cerita, AJK Surau, 2 orang pun datang. Surau tu berada di tingkat bawah lah, dekat bawah apartment tu. AJK Surau dia pergi check kat situ, memang tak ada suara, memang tak ada ni. Tapi rata-rata daripada penghuni yang berdekatan dekat situ, dia orang terdengar bunyi tangisan tu. Jadi dipendekkan cerita, lepas AJK Surau pergi check kat situ, tak ada sesiapa, bunyi pun hilang. Jadi diorang bagi tahu dekat grup tu, kata tak ada apa-apa. Padahal diorang sendiri pun ada dengar sebenarnya daripada rumah AJK Surau yang terlibat tu, yang terlibat dalam penyelusuran tempat tu. Jadi tak ada bunyi lah. Okey, tak apa. Ada di antara dia orang dekat grup tu kata, dah lah, pergi tidur lah, janganlah takutkan orang. Lepas tu pergilah tidur. Saya nak masuk tidur, tutup pintu, tutup lampu. Sekali lagi bunyi tangisan tu kedengaran lagi. Kali ni saya malas nak ambil pusing, saya tutup kepala saya guna selimut, guna bantal, tutup telinga. Lepas tu saya pun tidur lena sampai ke pagi. Itulah 3 kisah pengalaman seram yang saya alami sepanjang berada di rumah saya lah. Itu sebenarnya baru 3, sebenarnya ada banyak lagi. Yang pasal bunyi-bunyian dekat atas tu saya tak nak cerita lah, sebab semua pun pernah mengalami kan. Okey, habis kisah pasal apartmen saya, kita pergi ke apartmen yang berikutnya. Okey, baru-baru ni saya ada kawan saya kena asthma attack. So saya paksa ambil dia daripada rumah dia dekat Pising 11, quarters dekat Pising 11, hantar pergi ke hospital Putrajaya tengah malam untuk mendapatkan rawatan lah. Jadi masa tu saya hantar dalam pukul 11 lebih dekat Kota Lepas. Habis dekat hospital tu saya hantar dia balik pada pukul 4 lebih lah, pukul 4 lebih macam tu. Jadi sepanjang on the way yang nak sampai kat rumah dia ada cerita lah. Okay, sampai kat rumah dia ada cerita. Dekat rumah dia, okay, saya rahsiakan quarters tu kat mana. Saya tak nak bagi tahu exactly dekat mana tempat tu, sebab takutnya nanti menyentuh sensitivity sesetengah individu atau penghuni dekat situ. Siapa yang tahu, senyap je, tak payah tinggalkan komen. Mana yang tak tahu, korang dengar kisah ni. Menurut kawan saya, dia kata dekat blok tempat tinggal dia, dekat tingkat yang paling atas, dia tanya saya, kau nampak tak ada cahaya lampu biru dekat tingkat atas, dekat koridor? Saya pun tengok daripada bawah ke atas, ya ada. Lepas tu dia cerita, semasa pembinaan blok apartmen tu berjalan, ada seorang kontraktor Cina yang mati terjatuh daripada tingkat atas. Dan dipendekkan cerita,
tempat jadi berhantu. Lepas tu dia orang ambil inisiatif menjadikan tingkat atas rumah tu, apartmen tu, sebagai tempat kiranya sembahyang lah, tempat sembahyang untuk orang Cina yang mati tu lah, kontraktor Cina tu yang mati tu lah. Dia orang bagi kiranya buat sembahyang, bagi buah apa semua, macam upacara sembahyang biasa setiap hari. Dan lampu biru yang dia orang pasang dekat tingkat atas tu 24 jam tak pernah padam pun. Kalau terpadam, korang faham sendiri lah. Jadi menurut kawan saya, ada sesetengah daripada penghuni kat situ pernah mengalami pengalaman yang seram setiap kali dia orang naik lift ataupun turun lift, menggunakan lift seorang-seorang. Jadi ada satu kisah ni yang saya dengar daripada kawan saya menyatakan, seorang penghuni wanita yang syarat mengandung, dia baru balik daripada mana entah, dia nak naik ke atas. Bila dia nak naik ke atas, dia naik lift seorang-seorang. So masa tu dia boleh merasa meremang seluruh badan dia, meremang gila, sebab seolah-olah dia diperhatikan. So wanita yang sangat mengandung tu, dia ada deria rasa. Dia rasa bila ada benda-benda halus ni berdekatan dengan dia boleh rasa. Macam saya pun, saya boleh rasa juga. Lebih kurang macam tu. Itu kisah dekat quarters kawan saya lah, dekat Pesen 11. Tapi Pesen 11 tu besar, so saya tak nak ceritakan exactly kat mana tempat tu. Okay, kisah lain dekat area quarters tu ada saya dengar juga, yang dekat Pesen 18. Itu saya dapat daripada pembacaan dekat Google lah, dekat Cari Gold, forum Cari Gold. Jadi apa yang saya dengar ni, kisah dia, quarters dekat Pesen 18, saya pun tak nak bagi tahu dekat R berapa. Mana yang tinggal kat Putrajaya, dia orang tahulah kat mana tu, kat blok mana. Tempat tu memang sangat-sangat menyeramkan. Memang tempat tu memang berhantu. Ada di antara kanak-kanak yang tinggal, ialah rumah family kan, tinggal dekat quarters. Jadi bila maghrib je, dia orang macam meracau, menangis, melalak. Ialah menangis sebab takut kan, sebab nampak benda tu. Kiranya ikut saya punya fahaman, benda tu dipanggil sebagai, kalau kata korang boleh betulkan, sila betulkan. Mungkin sebutan saya salah, saya pun tak ingat macam mana nak sebut. Ibnu Sibyan macam tu lah. Saya pun tak berapa pasti sebutan ni macam mana. Jadi korang boleh betulkan. Mohon korang betulkan dekat komen komen yang berhemah. Jadi benda tu lah yang dipercayai mengganggu kanak-kanak pada waktu maghrib. Dan sebenarnya banyak lagi kisah seram dekat situ, areas tu. Kat situ ada penampakan akak lah, penampakan gula lah, banyak benda. So saya pun tanya dekat, bukan tanyalah, kiranya borak-borak dekat dengan member-member yang ada yang tinggal kat situ. Dia orang pun cerita benda yang sama. Memang tempat tu sangat keras, senang cerita. Mungkin tempat laluan dia orang kot. Sebab apa yang saya kaji, tak jauh daripada situ, dekat area Pesen 18, tak tahulah betul ke tak. Kalau salah tolong betulkan. Ada satu bukit, bukit yang dia kata Bukit Harimau. Sebab kalau waktu senja tu, dia orang boleh nampak bukit tu seperti wajah harimau. Saya tak pasti betul ke tak dekat situ, tapi yang setahu saya, bukit tu berada dekat Pesen 5, dekat tepi PICC tu, belakang PICC, tak silap saya, area tu.
Itu setahu saya. Tapi kalau PC 18 tak tahu, tak pasti ada ke tak. Ada yang cerita ada kat situ, saya tak pasti. So itu saja kisah seram di apartment. Okey, itu saja kisah seram malam Jumaat saya untuk malam ni. So enjoy your malam Jumaat. Bye.